Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam reformasi, salam perjuangan. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menyokong. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Baru-baru ini kita bawa cerita pula tentang langkah Dubai. Sehingga ada yang mengatakan bahawa langkah Dubai ini akan menyebabkan kerajaan tumbang. Maka daripada itu kita kena buat satu orang undang-undang mendesak supaya apa orang kata kekalkan kerajaan yang ada sekarang ini. Saya baca. Azalina, kerajaan akan teliti akta parlimen berpenggal tetap. Cadangan akta agar akta parlimen berpenggal tetap diperkenalkan semakin mendapat perhatian. Terbaru Menteri Jabatan Perdana Menteri Azalina Osman berkata pihaknya menyambut baik cadangan itu. Dalam kenyataan itu dia berkata bahagian hal undang-undang akan meneruskan kajian terperinci termasuk kajian impak dan mendapatkan pandangan orang awam. Dia berkata dapatan kajian itu kemudian akan diguna pakai bagi pertimbangan dasar oleh Kabinet. Selain itu, sesi libat urus akan dijalankan dalam masa terdekat. Katanya mengulas cadangan yang dikemukakan oleh Timbalan Zahid Hamidi. Zahid Hamidi mengatakan bahawa RUU kekal kerajaan penting untuk kestabilan politik. Cadangan mewujudkan rayang undang-undang bagi mengekalkan sebuah kerajaan mentadbir sehingga angin penggal penting bagi menjamin kestabilan politik. Ahmad Mazalan berkata apa yang cadangan itu adalah cadangan yang baik dan tentu akan dipalusi oleh pihak berkenaan undang-undang oleh pihak undang-undang. Perkara ini penting untuk memberi kestabilan kepada kerajaan pada masa akan datang. Now detail tentang apa yang Zahid cakap tu. Detail apa yang Zahid cakap tu, saya rasa berkemungkinan dia merujuk kepada benda lain. Sebenarnya dia bukan merujuk kepada kerajaan ini tidak boleh ditukar. Okey. Saya baca komen dahulu apa yang disebut oleh kumpulan pendesak. RUU, kumpulan pendesak reformasi institusi alu-alukan cadangan Zahid. Sebuah kumpulan pendesak reformasi institusi mengalu-alukan cadangan Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid untuk memperkenalkan rang undang-undang bagi mengelakkan kerajaan ditumbang pada pertengahan penggal parlimen. Justru projek kestabilan dan akuntabiliti menggesa kerajaan menggubal akta parlimen jangka tetap FTPA dalam sidang parlimen yang dijadualkan. FTPA adalah janji manifesto Pakatan Harapan yang diseru oleh NGO dan 52 individu dalam perutusan tahun 2024 yang dimulakan oleh projek sama. FTPA akan mengekang kuasa Perdana Menteri dalam mendapat pekanan agung bagi pembubaran awal. Agung masih boleh menolak sebarang permintaan untuk pembubaran awal mana PM perlu berkongsi kuasa untuk membuat permintaan sedemikian dengan rakan parlimen. Ketika mencadang undang-undang itu, Ahmad Zahid berkata ia bagi mengelakkan situasi lalu daripada berulang. Okey. Timbalan Presiden Zahid Hamidi menyarankan agar satu rang undang-undang khas dibentang untuk menghalang sebuah gabungan atau mana-mana parti dominan membentuk kerajaan ditumbangkan di pertengahan penggal. Tambahan pula kata Ahmad Zahid, sebuah kerajaan itu dapat dibentuk hanya setelah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Jika sesebuah kerajaan diwujudkan atas kemenangan sesebuah parti itu atau gabungan parti politik dominan dengan mendapat perkenan Agong, maka harus ia kekal hingga ke akhir penggal. Jika tidak, kita akan mengalami perkara yang terdahulu, iaitu peralihan dikeluar pilihan raya dan ini tidak baik untuk negara dan rakyat, katanya. Kenyataan itu dibuat ketika polemik mengenai keberadaan kerajaan perpaduan terus menjadi perbincangan khususnya setelah muncul dakwaan PN menggerakkan usaha menjatuhkannya. Baik. Timbul beberapa isu tuan-tuan. Kalau sekiranya, kita cerita dulu RUU. Kalau sekiranya RUU kata ada kita nak buat satu undang-undang supaya tak boleh tumbangkan kerajaan, maka dia akan dikatakan bercanggah dengan perlembagaan. Kenapa bercanggah dengan perlembagaan? Di dalam perlembagaan ada peruntukan bahawa Perdana Menteri itu hendaklah mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Bermakna kalau dia sudah lagi tidak mendapat majoriti ahli Dewan Rakyat, dia boleh ditukar. So, peruntukan itulah yang digunakan untuk memastikan, untuk membolehkan bahawa seorang Perdana Menteri itu dijatuhkan atau sebuah kerajaan dijatuhkan daripada peruntukan tersebut. So, akhirnya untuk mengelakkan perkara itu berlaku, maka Akta Anti Lompat Parti pun diwujudkan. Tetapi kita dapati bahawa terdapat loophole di dalam Akta Anti Lompat Parti. Now, kita bangkit macam ni. Sebenarnya, pada pandangan saya, tak perlu sebenarnya kita wujudkan RUU untuk nak supaya kerajaan ini kekal. Tak perlu. Apa yang kita boleh buat, macam saranan saya dalam sinar wacana sinar hari itu adalah amend je lah.
ubah je lah. Pindah balik akta lompat parti. Supaya sesiapa yang bercanggah dengan partinya pun dianggap telah lompat parti. Kita boleh buat. Sebab kita kerajaan sekarang ini. Itu yang pertama. FTPA yang disebut oleh pembangkang atau disebut oleh Pakatan Harapan sebelum ini menyentuh persoalan tentang bahawa Perdana Menteri seharusnya tidak mempunyai kuasa seorang menentukan bila nak bubar parlimen. Sebab sebelum ni kita tak tahu bila parlimen nak bubar, tuan-tuan. Kita berteka-teki. So, kita boleh buat rang undang-undang di mana parlimen, Perdana Menteri kena merujuk kepada kabinet, katakan, untuk menentukan, untuk menyatakan bahawa beliau nak membubarkan parlimen. Sekarang ini, apa yang berlaku? Perdana Menteri ada kuasa mutlak nak bubar bila masa. Kalau tiba-tiba dia dapat ilham lepas 3 tahun, esok dia nak bubar, dia bubar. Jadi negara jadi kelam kabut. Negara jadi kelam kabut. Sebab dia nak bubar pada bila masa. Kita pun curious. Bila nak bubar? Bila nak pilihan raya? So, apa yang Pakatan Harapan cadangkan kalau kita jadi kerajaan yang betul, yang total hari itu, kita buat satu orang undang-undang di mana katakanlah kerajaan itu tempohnya 5 tahun. 5 tahun. Katakanlah 1 hari bulan 1, 2000, maka dia habis juga 30 hari bulan 12 tahun 2025. 5 tahun kekal. Kita dah tahu tarikh dia. Kita tahu pilihan raya bila. Maksudnya kita dah tahu dah pilihan raya tu bila. Mungkin dia tambah sikit, kurang sikit, beberapa hari, tak apa. Tetapi tarikh itu, kita dah boleh circle sebagai pilihan raya. Bukannya 3 tahun, 4 tahun, tiba-tiba 4 tahun buat pilihan raya, 5 tahun pilihan raya, 3 tahun pilihan raya. Suka hati dia. So kita pun tak tahu. So kita kena buat rang undang-undang mengatakan Perdana Menteri tak boleh sewenang-wenangnya panggil pada bila-bila masa ikut mimpi dia. Tak boleh. Itu yang Pakatan Harapan cakap. Berbeza dengan apa yang Zahid propose tadi. Yang Zahid propose tadi adalah supaya kerajaan yang dominan, parti yang dominan itu kekal. Dia dua benda yang berbeza sebenarnya. Saya tak faham macam mana kumpulan pendesak tu kata dia sama. Tak. Dia dua benda berbeza. Bagi saya tak setuju dengan cadangan Zahid. Tapi saya setuju dengan cadangan supaya kita ada rang undang-undang untuk lihat bahawa 5 tahun lah kerajaan itu. Saya tak setuju dengan cadangan Zahid untuk ada satu undang-undang tak boleh tumbangkan kerajaan. Itu saya tak setuju. Sebab itu akan jadi masalah dengan perlembagaan. Bagi saya, rather than doing that, kita perkasakan balik, akta anti lompat parti. Yang mana kata sokongan, yang tu kita betulkan balik. Kita kata ada loophole. Kita kerajaan. Kita betul kalau loophole, apa isu dia? Apa isu dia sebenarnya? So kita betul kalau balik loophole tersebut. So bagi saya itu adalah baik-baik. Yang Azalina sebut tadi tu pun adalah berkenaan dengan yang 5 tahun tadi tu, bagaimana yang saya sebut. Bukannya tentang rang undang-undang macam yang Zahid sebut. Dia dua benda yang berbeza, tuan-tuan. Dua benda yang berbeza. So harap kita faham kat situ. Saya harap supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan sekarang ini amend balik akta anti lompat parti dan pastikan siapa yang menyatakan sokongan kepada parti mereka, kepada selain daripada parti mereka, dianggap telah lompat parti. So 5 orang tu macam mana is? Kalau betul, then kita buatlah retrospektif. Bukan retrospektif. Maksudnya sebelum daripada akta ini dipindah tak boleh lah. Dia selepas. Sebelum tak apa. Boleh buat macam tu. Kan Azalina, nanti pas pada Azalina. Kalau siapa-siapa geng Azalina dengar, boleh pas apa yang saya cadangkan ini. Right, habis.